Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Saudara Haji Fakhruddin selaku pengurusi majlis, Al-Fadhil Tuan Imam pengurusi dan juga ahli kuasa Masjid Surau Al-Hidayah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat kita bersama pada majlis ini dalam majlis ilmu, majlis yang sangat dituntut agar kita menghadirinya, dan kita juga diminta supaya sentiasa memperingatkan diri kita tentang perjalanan hidup manusia yang akan berakhir pada bila-bila masa. Kerana tempoh tidak ditetapkan, tidak kita ketahui, dia sudah tetap, cuma kita tak tahu bila tempoh berakhir. Kenapa Allah rahsiakan tarikh mati seorang, dan kenapa dirahsiakan beberapa waktu yang sangat-sangat mustahak untuk kita tahu? Contohnya, bila datang bulan Ramadan, ada satu malam yang disebut Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ini malamnya besar, tapi tarikhnya tidak dapat dipastikan secara tepat. Namun di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqarral amru, telah tetap bahawa Lailatul Qadar berada di 10 akhir Ramadan. Awal dulu Ramadan, kemudian berpindah, kemudian akhirnya 10 akhir Ramadan. Ini menunjukkan bahawa himmah, semangat mencari ibadat itu semakin mengecil di hadapan umat yang mutaakhir. Bila kecil semangat, maka dikecilkan juga tempoh yang diberi. Itu rahmat Allah Ta'ala kepada kita, yang kita tak boleh nak kata macam mana, kenapa, cukuplah 10 malam kamu cari Lailatul Qadar. Kalau bagi tarikh tepat pun tak jadi juga. Kalau bagi tarikh tepat, kita kata pada malam 27 tetap, dia akan berlaku seperti puasa pada hari Arafah. Berlaku ke tidak? Berlaku peristiwa itu. Kita tahu dah puasa hari Arafah ni besar pahala. Habis duduk lahir juga hari Arafah tu kat Mekah, kat Malaysia. Dia bahagian cari hujah tak nak puasa ni banyak sangat. Nanti kita kata malam 27 kat mana? Kat Malaysia kan 27 Mekah, sebab Malaysia tak nampak anak bulan. Dia ikut kalender yang ada, kemudian teruskan. Anak bulan tak lama dah tak nampak. Di negara kita ni lama tak nampak. Ada usaha-usaha untuk menyatukan, mempersatukan tarikh Ramadan. Satu peringkat ASEAN, peringkat seluruh dunia, tapi sampai hari ni belum berjaya. Sebab apa tak berjaya? Macam mana nak buat? Kalau kita nak ikut Mekah, kita dah setengah malam dah baru anak bulan dia beranak. Jadi orang lain dah besar, kita dah tengah malam baru dia beranak. Maknanya waktu bulan lalu tadi belum lagi beranak. Jadi ini di antara perkara yang sukar. Jadi kita balik kepada sedikit mukaddimah yang kita nak muhasabah sedikit. Tajuk kitanya sedikit muhasabah, bagaimana menghadapi hari-hari yang besar. Kenapa kita nak muhasabah? Kadang-kadang kita masuk satu musim tanpa ada persiapan. Nak pergi mana-mana tempat, biar ada persiapan. Orang nak pergi Mekah, berapa siri kursus yang diatur oleh tabung haji? Berapa siri? 14 dulu. Tahun ni saya tanya sudah naik 19 siri. Lagi banyak ponting, lagi lama tak? Kalau sikit tu
ponteng pun tak banyak, nak kata apa. Jadi persiapan nak pergi begitu besar. Kenapa? Kerana haji ini hanya sekali seumur hidup, yang diwajibkan maka kena buat yang terbaik. Habis Ramadan takkan tak apa dia tu, tak sempat Ramadan tahun ni, tahun depan. Sedap juga hujah dia tak. Tapi adakah kamu telah bincang dengan malaikatul maut bahawa tarikh mati kita masih confirm, tahun depan belum lagi? Sudah bincang? Sudah SMS kat dia? Belum lagi. Jadi kalau tarikh ini tidak ada, Lailatul Qadar disembunyikan tarikhnya, tapi dalam skop yang sangat sempit, 10 malam terakhir. Kematian seorang manusia juga disembunyikan bila tarikhnya, cuma kadang-kadang ada tanda-tanda. Allah beri tanda sakit bagi orang yang sudah lama umurnya, mari pula tanda-tanda ubannya sudah ada tanda yang kita tak ada, kecuali beberapa kes terpencil orang mati aksiden yang memang tak ada tanda. Itu pun saat khabar cari tanda, cari tak, dia pergi tanya keluarga dia, 2 hari ni ada apa-apa perubahan. Itu dia panggil cerita saat khabar. Kita tak nak, kita nak cerita kita apa persiapan yang kita nak buat ke arah kebaikan yang begitu besar. Tentu ittifaq, semua setuju mengatakan kita nak Ramadan ini yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Kerana tidak ada jaminan di tangan kita bahawa ada lagi tarikh lain yang boleh kita ambil. Ramadan ini besar. Cerita yang selalu kita dengar iaitulah cerita kematian seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Dengar cerita ni. Amr ibn al-As, dia bahasa Arab ni kalau dia ain mim ra ada waw kat belakang, kena baca Amru. Kalau tak ada waw kita baca Umar. Itu nak bezakan antara Amru dengan Umar. Rumah sama, alif mim ra. Amru boleh baca, Umar boleh baca, maka ulama lughah kata kena tambah waw supaya beza di antara bacaan. Amr bin al-As radhiyallahu anhu ketika nak mati, ketika dia nak mati, dia menangis yang amat kuat, dahsyat sungguh dia menangis, sehingga peringkat anak dia datang, Abdullah, dia kata, ya abati limadha tabki, bapa, abah, kenapa menangis begini kuat, kenapa menangis sangat-sangat ni, sedangkan bapa telah buat benda-benda kebaikan. Dia sebutlah kebaikan ayah dia. Jadi anak dia, bapa dia kata, ya bunai, anakku, kenapa aku tak menangis? Kerana aku telah menghadapi 3 proses dalam kehidupan. Cuba kita tengok hari ni, kita hari ni telah melalui proses berapa banyak? Tak kira lagi proses hak mak kita mengandung, beranak, itu tak kira lagi. Naknya waktu setelah kita balik sehingga sekarang, sehingga kita mati. Jadi dia kata, aku telah melalui kehidupan dalam proses hidup ni 3 peringkat. Peringkat yang pertama, waktu zaman jahiliyah. Apa makna zaman jahiliyah? Sebelum Islam. Apa hijrah dia? Hijrah dianya pagi-pagi duk tajamkan pedang dia, kalau jumpa Muhammad nak pancung kepala. Hebat tak hebat dia ni? Sangat hebat. Dia kata, aku menangis, aku terfikir, kalaulah aku mati dalam keadaan tu, dalam keadaan aku nak bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa akan jadi dengan aku? Tentulah neraka, confirm 100%. Sebab dia mati dalam keadaan kafir, dahlah kafir, nak bunuh Nabi pula. 2 kes besar. Peringkat yang kedua, setelah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia hidayah, nak masuk Islam, maka aku pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa nak bagi salam dengan Nabi, waktu dia hulur tangan nak bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ketika itu aku teringat kejahatan aku tarik balik tangan. Nabi terkejut. Nabi kata, wahai Amr, kenapa? Cancel? Tak jadi masuk Islam? Dia kata, tak jadi. Lakinni ashtarit, aku nak buat satu syarat.
Nah syarat apa Nabi kata? Syarat bila aku masuk Islam ini, dosa-dosa saya yang lepas, kes-kes saya yang terpencil, yang Tuhan pun tahu masalah saya dulu, minta dikanselkan, hapuskan semua sekali. Oh, Nabi kata mudah ya Amru, tak payah yang ni. Nabi mengatakan, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qabla. Mu ingat ke tidak ya Amru, Islam yang akan kamu masuk nanti, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang kamu akan sebut nanti, menghapuskan, meruntuhkan semua perbuatan jahat kamu yang lepas. Kemudian bila kamu hijrah juga akan menghapuskan dosa yang lepas. Dan apabila kamu melakukan haji juga menghapuskan dosa yang lalu. 3 peringkat telah lalui. Kemudian Amru kata yang ketiga, apa yang aku tak tahunya, iaitulah setelah aku mendapat kekuasaan, aku tidak tahu apakah aku berlaku adil ataupun tidak. Itu keluhan yang kita nak ambil di sini, iaitulah tentang seorang sahabat radhiyallahu anhu, apabila nak mati, dia muhasabah balik diri dia, apa yang berlaku ke atas dia. Kita hari ini boleh tak boleh kita muhasabah balik apa yang telah berlaku ke atas kita? Yang berlakunya apa benda? Waktu kita muda dulu, hari ni pun muda lagi, tapi yang lebih muda sikit lagi, apa yang kita buat? Jangan cerita dengan orang, tak payah tulis dalam kat mana-mana tempat. Hari ni orang nak riak mudah ya, duk tulis dalam Facebook, riak selalu. Khatam Quran bulan Ramadan, alhamdulillah hari ni khatam kali yang ketiga, habis pahala. Jangan duk cerita, ini muhasabah awal, jangan tulis. Tutuplah cerita-cerita tentang diri, tak payah. Kita nak cerita tentang, nak forward tazkirah, apa-apa nasihat, itu tak ada masalah. Tapi kalau nak tunjuk dengan orang apa yang kita buat, oh hari ni selamat 250 orang saya jamu buka puasa. Kalau surau lain, pribadi. Tambah-tambah lagi, saya serabut sungguh kalau kita tengok dalam Facebook orang cerita dia khatam Quran. Subhanallah. Kalau khatam kali yang ke-100, boleh. Kalau yang ke-10 boleh tahan. Kalau baru sekali dah hari 25 Ramadan dah, nak suruh dengan siapa? Nak apa ni, nak tunjuk dengan siapa? Baik. Jadi kita letak dalam diri kita sekarang ni muhasabatun nafs. Persiapan yang mesti kita kena ambil kira, iaitulah apa yang telah kita buat yang lepas-lepas. Dan sekali ni apa yang kita buat dalam hidup kita, mesti tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup. Nabi SAW manusia yang sempurna kerana dia bersifat dengan maksum. Apa makna maksum? Terpelihara daripada dosa. Tapi kalau orang lain, jangan kata aku komplit dah. Sebab itulah para ulama mengatakan, manusia yang tak mahu berubah, manusia yang tak nak berubah, siapa dia? Yang pertama, orang mati. Orang mati dia tak nak ubah dah. Dia tidur situ, duduk situlah dia. Tapi bila masuk dalam kubur, naklah berubah. Kenapa aku dulu tak buat benda baik, kenapa? Tapi perubahan itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua, orang jahil. Orang jahil yang mengambil hukum mayat, dia panggil mayat hidup. Orang ni juga tak nak berubah. Kalau orang tanya dia, tahu belaka, sebut sikit, tahu dah tu. Bagi elan ceramah, biasa. Ini orang jahil yang tak mau berubah. Yang ketiga, orang yang merasakan dirinya sempurna. Ajak pergi masjid, tak apa, saya tahu dah. Suruh baca kitab, tahu dah. Semua. Kalau istilah budak-budak dia panggil jenis profesor serba tahu dah dia tu. Orang ni, orang tak nak berubah. Orang yang mengambil hukum, orang mati tak mau berubah. Orang yang merasakan dirinya sempurna, tak mau berubah. Jadi perubahan, muhasabah yang kita nak ambil. Baik, dalam hadis Amru tadi Nabi kata apa? Al-Hajj. Haji meruntuhkan kesalahan yang lepas. Habis berapa orang boleh pergi haji setahun? Berapa orang? 40,000 ataupun lebih sikit. Capung dengan petugas-petugas 40,000. Itu pun yang berdaftar tahun bila lagi tu. Kalau yang daftar tahun ni boleh pergi haji tahun bila? Mana hak daftar tahun ni? 2040. Tengok-tengok dengan kad pengenalan dengan umur kita, jawabnya 3 kali dah kenduri arwah.
Mati lama dah dengan umur tu lebih pada masa dah. Bukan nak sebut kenduri, nak ceritanya itu istilah orang Melayu, mati tak cukup masa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya telah anugerahkan satu kita kepada kita musim yang tak payah kota. Musim apa? Ramadan. Ramadan ada kota tak? Tak ada kota. Ramadan terbuka kepada semua orang yang nak mengambil peluang untuk islahun nafs. Orang yang nak ambil peluang baiki diri dia, orang ni insya-Allah musim yang ada ini perlu ditangani, dijadualkan dengan sempurna. Kalau jadual tak betul, kita pun berjalan tak betul. Jadual tak sempurna, maknanya kita tak akan dapat sempurnakan apa yang kita nak. Maka di sinilah yang saya nak muhasabah yang pertama yang kita nak tengok di sini, apa amalan-amalan kita yang agak tidak baik. Jadi kita senaraikan cara perlahan-lahan. Kalau boleh jangan tulis senarai. Kalau jatuh ke tangan orang, orang tahu dia ni lagu ni rupa perangai tak. Kalau anak sendiri tengok pun masalah. Abah. Isteri tengok, kita senarai dalam kepala kita madilah bahawa perkara-perkara yang tidak baik yang telah aku lakukan itu perlu ditangani, dibaiki, dan muhasabah kedatangan Ramadan cukup tepat pada waktunya, dan masa yang diberi 30 hari memadai. Ada juga orang tanya, mencari hikmah, kenapa 30 hari? 10 hari tak cukup? 20 hari belum cukup? Belum. Nak 30 hari. Kerana sebulan masa ini cukup satu putaran masa dalam sebulan. Sebulan masa manusia berfikir, manusia mengambil tarbiyah, manusia mengislahkan nafsi di dalam masa sebulan. Maka apa agenda yang kita nak buat? Yang pertama sekali iaitulah membuat persiapan ke arah perubahan. Manusia yang tak nak berubah, kita sebut dah tadi. Jadi proses perubahan itu bermula di mana? Kita letak proses perubahan bermula di dalam diri kita sendiri. Banyak sekali orang tak sebaca ayat Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubah hati manusia, tidak mengubah keadaan manusia sehingga dia mengubah dirinya sendiri. Ayat ini kadang-kadang disalah baca oleh sebahagian orang. Mari kampung-kampung, orang cerita kepada dia jalan tak ada sini. Apa benda yang kurang? Dia kata awak kena ubah. Baca ayat Quran ni, jangan silap tafsir. Al-Quran tak boleh ditafsir dengan kepala otak. Al-Quran ini kena kita hendak tafsir sebagaimana yang telah ditafsir oleh para alim ulama kita, menafsirkan ayat ini, innallaha, tanda ayat suratul Ar-Ra'd, ayat sebelah ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubah satu mana-mana kaum sehingga mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ubah di mana? Ubah dalam diri. Ini dia panggil islahun nafs. Karena itulah perubahan kita ini berbeza dengan pandangan ahli-ahli fikir yang lain. Orang-orang Marxis dia panggil, bahasa Arab kata Marxiyin. Kalmat punya pemikiran, dia kata ghayyiril iqtisad yughayyirut tarikh. Ubah ekonomi, tarikh berubah. Mari pula puak-puak lain ubah tu ubah ni lah. Kita orang pengikut Al-Quran, Tuhan kata apa? Ghayyir ma bi anfusi. Ubah diri kamu daripada orang yang tak baik kepada baik. Ubah diri kamu daripada orang yang jauh dengan Allah pada jauh. Yataghayyarut tarikh, tarikh akan berubah. Jadi perubahan yang kita ada di sini iaitulah perubahan dari sudut kebaikan, dari sudut keagamaan. Jadi ya, bangunan, perubahan manusia semua boleh buat. Fir'aun dulu pada kita lagi buat bangunan yang begitu besar, sehingga disebut dengan bangunan yang ajaib. Afala yanzuruna ila umat-umat yang terdahulu. Mu tengok, berjalan, fasiru fil ardi fanzuru fil ard. Kamu berjalan, tengok umat-umat yang terdahulu, yanhitunal jibala buyutan. Mereka juga boleh buat bangunan. Tetapi tamadun yang dibina oleh manusia tidak daripada keimanan pada Allah Azza wa Jalla, Allah merupakan tamadun yang tidak baik.
bila ayat ini turun menceritakan kepada kita tentang perubahan. Bila manusia ini ubah daripada beriman kepada Allah kepada menjadi manusia tidak beriman, ketika itu bala datang. Itu makna Tuhan kata Tuhan tak ubah kedudukan kaum itu sehingga mereka sendiri berubah daripada beriman kepada Allah menjadi kafir, daripada orang menjadi manusia yang baik kepada manusia yang tidak baik. Pada ketika itu perubahan akan berlaku, dan kita tak boleh menyalahkan takdir. Kalau kita contohnya kita kata orang ni dah biasa macam ni, biasa dia ni tak boleh lari dah. Bila kita sebut awak ni kena berubah sikit, saya memang style saya macam ni, itu dipanggil gaya style. Itu gaya manusia yang bercakap dengan sifat takabur, kerana dia nak menghalalkan apa yang dia buat. Dia kata dia tak boleh berubah. Jadi siapa dia yang tak boleh berubah di sini? Maka yang pertama sekali, apabila kita nak berubah, apakah ciri-ciri awamil yang boleh membantu kita untuk berubah? Jadi kita nak tengok di sini. Sebelum kita pergi, kita cuba. Yang pertama sekali, iaitulah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini banyak kita dengar doa-doa, walaupun doa ini tidak sabit daripada Nabi, tetapi artinya cantik. Imam baca, orang ada tulis sana sini, tapi jangan disebahkan kepada Nabi, kerana dia ada masalah dari sudut sanadnya, iaitulah Allahumma barikanna fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta Allah Ta'ala berkatkan. Kita baru je. Kalau baca dalam sejarah umat-umat ini, sejarah orang-orang yang dulu, orang soleh di kalangan umat ini, mereka berdoa 6 bulan. Lepas Ramadan, dia berdoa minta Allah kabulkan amalan dia. Kerana itulah di antara tahniah. Tahniah bila kita habis Ramadan, kita kata apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Allah Ta'ala terima daripada kami, daripada kamu salihal amal. Jadi minta, dia berdoa minta Allah kabulkan. Bila mari dekat Ramadan pula, mereka berdoa pula untuk mempersiapkan diri. Bila masuk Ramadan, lengkap dengan persiapan yang rapi. Boleh baca Quran, boleh berpuasa dengan baik, boleh tu boleh ni. Jadi apa yang kita nak sebut beberapa perkara ini. Yang pertama sekali, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada hari ini. Apa dia? Allah beri kepada kita sifat nak beribadat, boleh meninggalkan benda-benda yang tidak baik. Hari ini ada satu soalan orang tanya, menarik soalan ni, saya nak kongsi. Dia kata, kenapa dalam solat tidak termasuk dalam rukun solat khusyuk? Khusyuk tak masuk dalam rukun. Saya kata ada satu lagi yang tak masuk dalam solat juga, dalam puasa, iaitulah perkara yang membatalkan puasa itu, maki orang, cakap tak baik dengan orang. Masuk tak masuk dalam perkara batal puasa? Tak masuk. Kenapa tidak dimasukkan? Ini di antara perbincangan yang cantik. Jawapannya mudah. Apabila kamu berpuasa, tak makan, tak minum, tidak duduk dengan isteri pada siang hari, semua perkara ini halal ke haram? Halal. Makanan halal, minum halal, duduk dengan isteri halal. Tapi menjadi tidak halal dan kita tinggalkan dia semata-mata kerana Allah, kerana kita berpuasa. Baik, kenapa pula mengumpat orang tak masuk dalam benda yang membatalkan puasa? Makan minum tu je yang batal. Sebab yang membatalkan puasa itu benda-benda yang haram. Benda-benda yang halal. Ada apa benda yang haram, awal lagi tak masuk. Puasa ke, tak puasa ke, kamu tak boleh buat benda ni. Bila mari Ramadan, di saat kamu meninggalkan benda-benda yang halal, tiba-tiba kamu buat benda yang haram. Bercanggah tak bercanggah? Sangat kontra dengan hikmah puasa itu sendiri. Sama juga dengan salat. Kenapa dia kata, soalan dia, kenapa tidak dimasukkan khusyuk ke dalam rukun salat? Rukun pertama niat, yang kedua khusyuk. Kenapa tak masuk? Menarik soalan. Jawabannya, kerana salat itu sendiri
sepatutnya semua salat itu khusyuk. Kenapa nak jadikan dia rukun? Sebab niat salat pertama mula-mula kita mula start baca Fatihah ketika berdiri, lepas rukuk tak ada Fatihah, jadi khusyuk. Dia nak seluruh roh salat itu duduk di khusyuk. Roh puasa itu duduk di mana? Duduk meninggalkan perkara-perkara yang haram setelah kamu mampu meninggalkan perkara yang halal. Ini dia panggil hikmah. Cantik tak cantik hikmah? Sangat cantik. Maka hikmah duduk puasa ini duduk di mana? Kita minta Allah SWT anugerahkan kepada kita sifat-sifat ini. Bila datang Ramadan, kita boleh mampu melaksanakan ibadat. Dan bila sekarang ni kita di Syaban pun hampir dah, dekat-dekat dengan nak setengah dah. Apa lagi yang kita kena muhasabah dari di sini? Iaitulah bagaimana nak menyelesaikan hutang-hutang yang lepas. Banyak lagi hutang. Oh, dia kata ini kisah orang perempuannya hutang. Orang laki-laki yang travel, yang musafir bulan Ramadan buka puasa, dah qada ke tak belum lagi? Baru nak cari dairy, baru nak cari daftar. Wajib kita bergerak sekarang, kerana masa 15 hari lagi ada. Puasa, biasanya orang tinggal puasa ni paling banyak maksima yang boleh dia tinggalkan bagi orang biasa yang normal, iaitulah 15 hari haid orang perempuan, ataupun orang nifas. Seluruh puasa, seluruh Ramadan itu tak puasa semua. Sebab itulah kita pun kena tengok juga jadual-jadual ni. Janganlah setiap tahun seduk beranuk bulan Ramadan ni, akhir kali bila nak puasa orang perempuan. Jadual tu kena atur biar betul. Jadi ada ke timing tertentu tu. Jadi kena kira. Kalau tidak, nyaya. Sampai peringkat ada di antara orang tanya fatwa, kerja dianya bulan Ramadan di antara beranak dengan duduk menyusu anak. Tak mampu nak puasa. Akhir kali macam mana nak buat? Dah berapa tahun dah tak terqada-qada. Maka di sini terpaksalah kita kena cari fatwa lain. Yang ada setengah pandangan ulama mengatakan orang yang berpenyakit sedemikian ini terpaksa kita kena campurkan dia dengan golongan orang tua yang tak mampu nak puasa. Bayar fidyah. Jadi saya ingat tak ada kat sini tak? Ada. Itu di zaman dulu. Zaman orang bila tanya berapa orang anak? Alhamdulillah ustaz, baru 12, 15. Zaman kita hari ni berapa orang anak? 5 orang tu sipu-sipu nak bagi tahu. Kalau dia boleh, kalau boleh 3 ya nak. Allahu akbar. Nak kata apa, zaman sudah berubah. Jadi muhasabah yang besar. Selepas kita berdoa tadi, minta Allah Taala sampai ke kita Ramadan dengan kita mempunyai persiapan yang begitu rapi, dan kita nak gerakkan kesedaran di kalangan masyarakat mana-mana ada yang belum melunaskan qada yang lepas. Tidak aib, tidak menjadi cacat. Kenapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, seorang sahabat Nabi, isteri Nabi yang disayangi, tetapi menjadi mainan buah mulut yang dimakan oleh golongan-golongan pencerca sahabat pagi, petang, siang dan malam. Aisyah kata apa? Apabila ditanya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan Nabi banyak berpuasa sunat pada bulan Syaban. Dan Aisyah mengatakan ketika itulah pada bulan Syaban aku mengqada puasaku yang tertinggal di bulan Ramadan yang lepas. Jadi kalau boleh suami pun puasa jugalah. Beri laluan, beri peluang kepada isteri nak qada. Bagi tahu, awak ada qada berapa hari lagi? 5 hari lagi. Okey. Tolong kejut dengan saya, puasa sekali dengan dia. Boleh tak boleh? Allahu akbar. Banyak dah kita tak beri bantuan kepada suami isteri dah. Tama-tama orang duduk luar negara, luar negeri ni. Bila isteri nak bersalin, ekspor lalu balik kampung. Allah, tak cukup 40 hari nak pergi ambil dah. Mak tak bagi pula, tak bagi. Orang tua tak bagi visa. Lepas 40 baru boleh ambil. Kalau tidak, awal lagi, buat lagi dah. Jadi, apakah tidak ada perasaan kita nak membantu isteri? Boleh cek dia, berapa hari awak tinggal puasa? 5 hari. Okey. Bermula esok, saya puasa sekali. Ada orang buat macam ni? Ada? Alhamdulillah. Kalau tak ada lagi, bermula tahun ni kita berpuasa bersama. Bagus, semangat betul tak? Macam mana muslimah? Setuju? Setuju sangat dia orang ni. Baru nampak sayang pada isteri. Ni tidak, tanya lain sayang isteri. Tanya nak puasa tak prihatin langsung. Kita coba. Yang kedua, selesaikan urusan-urusan kita. Kemudian di antara lagi, iaitulah kuatkan semangat nak berubah di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini. Kenapa?
Kerana bulan ini Allah SWT anugerahkan kepada kita satu laluan yang tidak ada pada bulan lain. Apa dia laluan itu? Laluan yang ada di sini iaitulah peluang yang besar untuk kita beribadat. Masjid-masjid, coba tengok. Kenapa masjid bulan Ramadan semuanya jadi kecil? Surau kita ni kecil ke besar bulan Ramadan? Kecil. Kecil kan? Sebab penuh. Bila penuh, kecil. Itu je kaedah dia. Nak tahu masjid ni besar atau kecil, tengok ramai kau ada orang. Kalau masjid penuh, bermakna masjid kita ni kecil. Kalau masjid tak penuh, masjid tu besar. Tak payah besarkan, cukup dah. Oh, dia kata bulan Ramadan tak cukup, mari hari lain pun baru kami besarkan masjid. Kalau tidak, buat apa letih JK duduk mesyuarat. Kamu tak mari-mari pun. Ini kita bagi sikit bulan Ramadan. Jadi peluang yang begitu besar, Allah SWT anugerahkan kepada kita masa yang sangat berharga. Di mana dalilnya? Waktu Tuhan syariatkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Bila Tuhan nak suruh kita jadi orang bertakwa, dia berhenti setakat tu ya, break gitu je. Buatlah ibadat sendiri, carilah cara, apa cara tak, Allah tak biarkan. Bahkan dibuka peluang, dibuka lorong yang seluasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih mengatakan, iza kana awwalul lailatin min ramadan sufidatis syayatin. Bila mari malam pertama Ramadan, diikat, dibelenggu segala syaitan. Syaitan ada tak? Tak ada lagi. Pencin, rehat seketika. Jadi orang yang nak berehat, orang yang nak ambil cuti, nak berpencin, dia telah atur rancangan yang cukup rapi. Dia mempunyai strategi yang pelik. Saya selalu sebut dah cerita ni, tuan-tuan yang dengar ada, yang belum dengar lagi, apa strategi syaitan untuk menghadapi Ramadan? Iaitulah dia atur jadual-jadual mengikut kategori manusia. Manusia yang leka, yang lalai, cukup memadai dengan bazar Ramadan. Cukup tak cukup? Cukup dah. Orang semaya terawih, kita tunggu bazar juga, buat apa? Manusia yang baik-baik, dia berinya channel-channel, jadual-jadual, cerita-cerita yang menarik, yang bersifat keagamaan. Hebat? Hebat. Ini syaitan. Bila masuk masjid, dia tak suruh orang masjid pergi kepok. Kepok kan mana-mana? Orang masjid Hidayah semua kepok lah ni, tak suruh. Tapi dia mari dengan perancangan yang lebih rapi. Apa dia? Dia suruh kita bercakap dalam masjid benda-benda yang tak ada faedah. Dia suruh dia. Jadi dia masuk lorong yang tepat. Orang agama, orang yang minat dengan Islam, dia tak suruh pergi sana sini, tapi dia beri perancangan-rancangan, program-program yang bersifat keagamaan, tetapi melekakan kita daripada nak baca Quran. Leka tak leka? Leka. Nak baca Quran, cerita sedap ni, ada main macam cerita pula bersambung sebulan penuh ciri. Ustaz-ustaz pun kena kerah tenaga. Bulan Syaban ni begitu ramai yang terpaksa kena buat apa dia ni, kena buat rakaman begitu banyak. Cantik, yang ustaz ni cantik. Yang saya nak pertikaikan, nak sebut di sini, cerita-cerita yang tak ada kena mengena dengan keagamaan. Cerita agama ni ustaz, agama benda apa? Semua pelakon-pelakon tak utak aurat. Agama lagi tu. Apa agama? Berselindung di sebalik nama agama, tapi mempunyai perancangan untuk mengelakkan kita daripada baca Quran, daripada berzikir, daripada pergi awal ke masjid, macam-macam cerita. Rapi tak rapi perancangan dia orang ni? Rapi. Jadi bagaimana kita nak menghadapi kerapian, ketelitian program? Bila sambil-sambil nak berjalan, tengok nanti nak balik ke rumah, mungkin dah malam, besok lah, sambil-sambil nak pergi jabat, nak pergi ke mana, tengok iklan Ramadan dengan iklan Hari Raya, duduk kat mana? Kau tak perhati lagi? Belum perhati. Iklan selamat menyambut Ramadan akan digantung di hadapan restoran dan kedai-kedai makan. Sebab apa? Sebab orang lapar nak makan. Toke-toke supermarket, iklan selamat Hari Raya duduk di mana? Duduk di supermarket. Kedai-kedai perabot, sebab orang perabot ni dia tahu orang nak raya je yang mari kat sini. Restoran kalau buat selamat Hari Raya, orang tak pergi. Hari Raya semua balik kampung, sunyi sepi kampung dia tak.
Bijak tak bijak dia dah? Ini dia panggil perancangan. Perancangan surau kita. Saya nak bagi motivasi sikit. Banyak surau dah kita cerita, nak cerita juga sini. Tak ada cerita kat lain, tak cerita sini dah. Bagaimana beberapa program yang wajib dibuat, iaitulah yang pertama, program mendapat qiyamul lail penuh setiap malam. Nak ke tak nak? Mesti nak punya. Yang kedua, mengatur jadual strategi bagaimana meraih pahala orang yang berpuasa kepada kita sebanyak mungkin. Dua. Yang ketiga, bagaimana nak mencapai haji yang sempurna di bulan Ramadan. Tiga program padan tu tak? Yang keempat, bagaimana nak meningkatkan, naik keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Saya kira 4 program ni, satu projek mega. Ini pelancaran yang saya buat. Melancarkan projek mega mampu milik. Hebat program. Kita tak main program kecil-kecil, tak mau, mega selalu. Semua orang mega sale nak jual supermarket. Takkan tak ada mega dalam bab ibadat, kena ada. Yang pertama, bagaimana kita nak mendapat program pahala qiyamul lail sepenuh malam. Tulis. Yang pertama, iaitulah kita anjurkan solat tarawih kita, orang jangan lari tengah jalan. Jangan lari tengah jalan. Siapa dia lari tak dapat. Ini je cara kita nak ikat dia. Kalau kita nak kata bila orang mari tutup pintu, kalau orang nak buang air, macam mana nak buat? Kena buka juga. Maka terjadilah seperti apa yang terjadi bila mari bulan Ramadan. Ada yang solat tengah jalan, imam semaya 8, dia lari 4. Imam solat 20, dia lari berapa? 8. Dia lari. Jadi kita nak jangan lari. Mana dalilnya, mana ceritanya? Ceritanya duduk di ketika Nabi SAW salat tarawih bersama para sahabat. Waktu salat tarawih di malam yang pertama, Nabi buat setengah malam, awal separuh malam, 1/3. Yang kedua, Nabi berhenti setengah malam, nisful lail. Bila berhenti setengah malam, ada sahabat yang datang komplain. Zaman dulu pun komplain dah buat tarawih ni. Zaman kita hari ni kalau imam baca panjang sikit, kena tak kena komplain? Kena lalu. Apa punya imam, tak prihatin langsung lah. Sahabat komplain juga tuan-tuan. Apa dia komplain? Dia mari jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, kenapa berhenti dah baru setengah malam? Ada orang nak komplain lagu ni. Kenapa dah berhenti tarawih baru setengah malam? Kalau habiskan sampai subuh, sampai sahur, kan lebih baik. Kalau ada surau kita nak komplain macam ni, kita hantar pergi Mekah lah, mungkin semayang Mekah lah. Mana ada imam nak semayang sampai subuh dah, sampai sahur. Apa jawapan Nabi SAW? Nabi mengatakan, annahu man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang salat bersama dengan imam sampai sudah. Imam 20, jangan lari 20. Kalau tak nak semayang 20, pergi cari surau yang 8. Tak usah duduk kelahi lah dalam masalah ni. Letih dah kita. Letih tak letih? Setiap hari bulan Ramadan sibuk. Surau ni 8, surau ni 20. Yang 8 kata 20, tak ikut sunnah. Yang 20 kata 8, malah duduk kelahi ke 8 dengan 20. Penat tak penat kita, tak payahlah kelahi. Perkara ini dipanggil sunnah di dalam sunnah. Sunnah dalam sunnah. Tarawih sendiri itu sunnah. Angka bilangan juga termasuk dalam perkara sunnah, yang termasuk di dalam ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilaf, berbeza kepelbagaian bilangan. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya kalau kita anjurkan qiyamul lail, tarawih di luar Ramadan, itu tak boleh. Sebab tidak masuk ikhtilaf tanawwu', termasuk dalam perkara mukhalafah dengan sunnah. Ini satu kaedah. Jadi kamu salat malam, kemudian habis sekali bersama dengan imam, balik rumah, moreh sikit, balik rumah, tadarus Quran, baca, kemudian tidur sebab esok nak kerja. Tidur sampai sahur dikira qiyamul lail penuh walaupun kita tidur. Ini saya nak kata projek yang pertama, mendapat qiyamul lail secara penuh. Tapi kalau balik rumah duk tengok cerita,
duk tengok orang lompat sana lompat sini, malaikat pun lari ya. Tutup payah sekat ni ya, dia kata tak payah, tak ada qiyamul lail penuh. Cuba elakkan benda-benda mungkar dan maksiat ini berlaku lagi di bulan Ramadan, kita tutup je balik, tak payah. Nak tengok juga TV, buka ceramah ustaz-ustaz yang mana ada, ambil CD-CD, rancangan-rancangan yang kuliah-kuliah pasang. Saya ni tak boleh tak tengok TV, tak apa, TV yang sama masuk CD ceramah orang lain, boleh. Dah tak boleh tinggal tengok TV. Ni cerita kita tengok, dengar ceramah-ceramah motivasi tentang Ramadan, tentang akhirat, tentang mati, tentang syurga, tentang neraka. Lebih baik daripada kita duduk tengok cerita-cerita yang tidak ada faedah. Itu projek yang pertama. Projek yang kedua yang kita nak buat, iaitulah apa kita kata tadi, bagaimana nak meraih, mengambil pahala orang beri dengan kita. Kalau orang kempen hari ni, dia panggil istilah MLM ke apa dia, semua orang buat dapat dengan kita. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita apa dia, apabila seorang ini berpuasa dan kita beri jamuan buka puasa, panggil rumah lambat pula, tak sempat nak salat maghrib berjamaah lagi, nak pergi sembahyang tarawih apa lambat, jangan balik ke rumah, kita bawa ke masjid. Masjid kita ni ada majlis buka puasa, bagi. Oi, surau ni kata penuh dah 30 malam, semua diambil oleh orang. Banyak lagi tempat-tempat yang kosong. Balik ke kampung-kampung kita. Saya duduk melawat di kampung-kampung, kadang-kadang sebulan sekali je ada majlis buka puasa kat kampung, kadang-kadang adalah dua kali, 3 kali. Kita balik ke kampung masing-masing, pergi tanya orang kampung, pergi cari imam, berapa kali kita nak buat buka puasa di sini, senyap-senyap, jangan isytihar daripada siapa. Orang kita duduk kat rumah sini senyap, tak payah duduk isytihar sana sini, tapi meraih pahala orang makan boleh pada kita. Yang lebih baik lagi, balik kampung, pergi tengok keluarga kita, anak-beranak kita yang miskin, sama ada ibu tunggal ke, bapa tunggal ke, siapa dia saja yang pergi orang miskin, yang memang tidak mempunyai keuangan yang cukup, kita tanya dia, bulan Ramadan ni naklah buka puasa tu biar selesa sikit, tak payahlah duduk main budu hari-hari, sahur biar baik, berapa satu hari, RM20 satu hari contohnya. Pergi buka akaun di mana-mana kedai runcit di kampung kita, biar dia ambil kat situ. Jangan bagi duit tak sampai 10 hari Ramadan habis beli rokok. Allahu Akbar. Di antara khutbah yang cantik semalam, saya tak tahu di sini baca ke tidak, khutbah Selangor semalam, cerita tentang rokok, baca. Saya semayang di masjid di Bangi semalam. Menarik sungguh. Jadi patut disebarkan cerita tu, kerana lama-lama Ramadan ni musim yang paling utama untuk kita berhenti daripada rokok. Tak 12 jam dah tak isap rokok, tak mati pun, tambah lagi 12 jam, selesai masalah. Alhamdulillah, mudah je nak tinggal dah. Nak dengan tak nak. Orang Arab kata quwwatul azimah, kekuatan jiwa yang boleh mengubah manusia. Jiwa tu kena kuat. Kalau tak nak, macam-macam alasan dia beri, gatal mulut lah, apa benda, mengantuk lah, tak isap rokok mengantuk juga dah, orang duk ceramah tidur juga. Itu cerita. Jadi kita pergi cari orang-orang yang memerlukan ini. Yang kedua, setiap hari kita duduk relax di sini di rumah kita, kita dapat pahala orang buka puasa. Mega tak mega projek kita? Kenapa tak mega? Kalau ada 20 orang satu hari, pahala dia kita ambil, alhamdulillah, besar kedudukan kita. Yang ketiga, apa projek yang tiga tadi? Haji. Haji yang sempurna. Macam nak buat? Oleh kerana bulan Ramadan ni bulan tak makan, tak sibuk dengan sarapan pagi, kita anjurkan sehari 2 hari cuti, mengadakan kuliah subuh sampai duha. Tak lama. Pukul berapa subuh sini? Tengok duha, syuruk pukul 7-9 minit. 7-9 minit mana syuruk, tamatlah waktu subuh, habis. Dan bila syuruk, tak boleh lagi kita salat sunat. Waktu larangan berlaku di situ. Kamu tunggu 15 minit lagi. 7.10, 7.25, cakap dengan ustaz tu boleh berhenti salat subuh berjamaah. Lepas subuh tadarus Quran ataupun tazkirah ataupun baca zikir pagi al-maksurat, sehingga naik, hilang waktu larangan ini untuk tahun ni 1433, 7.15, 7.10 minit, 7.25 minit. Nah, 15 minit. Kita ramai-ramai salat masing-masing, jangan berjamaah. Salat sunat
dia panggil solat sunat duha. Permulaan solat duha, apa kita dapat pahala? Nabi SAW beri kepada kita haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna, 3 kali ulang. Boleh tak boleh? Buat jadual siap. Minggu ni meraih haji sempurna di surau Al-Hidayah. Tapi bagi penerangan dulu, nanti mari pula 1000 pejabat agama dia tanya sak mari mana buat haji sini. Pening kita nanti tak? Jangan buat benda orang tak tahu, pening, susah. Jadi kita buat penerangan, bawa hadis ini, hadis riwayat Tirmizi. Ambil hadis ini, besarkan dia, lekat di sini, berdasarkan kepada hadis ini maka kami menganjurkan meraih haji sempurna. Tak ada lagi. Yang adanya solat malam perdana ada, haji sempurna belum ada lagi. Kita jadi tahun ni projek kita boleh buat besar tu. Dah lah pahala orang kita ambil mesti haji pula dapat dengan umrah yang sempurna. Yang pertama tadi qiyamul lail setiap malam penuh. Yang ketiga, projek projek yang keempat, iaitulah program khatam Quran secara tilawah, dan nak tambah lagi satu program lain, dia panggil program tadabbur Al-Quran. Boleh? Tadabbur Al-Quran tak perlu banyak. Kalau boleh 5 ayat pun di bulan Ramadan ni memadai. Kita panggil ustaz yang nak bagi tazkirah, pilih ayat-ayat, minta dia pilih ayat yang menceritakan tentang Al-Quran itu satu mukjizat yang telah mengubah perjalanan hidup manusia. Ada manusia daripada kafir kepada Islam, ada manusia orang Islam yang leka kepada manusia yang baik, ada manusia yang lupa pada akhirat menjadi akhirat. Cari ayat-ayat, 2-3 ayat je tafsir dalam masa 30 minit tadabbur, insya-Allah ada kesannya. Walaupun dapat 5 kali ceramah, tapi daripada kita lepas je ustaz tu apa nak kata, kemudian tidak ada maklumat yang tepat, mintalah ustaz tu buat sikit kajian tentang Al-Quran ini. Yang kita nak pilih ayat-ayat yang cantik. Jadi ini di antara program, kerana dengan tadabbur Al-Quran kita akan dapat masuk satu era yang baru. Cuba tuan-tuan bayangkan berapa ramai orang masuk Islam kerana mengkaji Al-Quran. Kita orang, oleh kerana kita ni orang Melayu yang sudah digazet Islam dalam kad pengenalan kita, maka kita banyak mengaji tapi tidak banyak mengkaji. Mengaji kuat sampai pukul 12 malam, sanggup tunggu lagi program Taranum ke apa dalam TV tu. Apa program? Kita pun jangan tengok juga. Kadang-kadang balik ceramah tengah malam lambat sangat, bolehlah tengok sikit. Jadi semangat nak tengok, semangat nak mengaji, tapi tidak ada semangat mengkaji. Coba tuan-tuan atur jadual tahun ni, buatlah kalau boleh 5 program tadabbur Al-Quran. Cari ustaz-ustaz yang agak biasa dengan tafsir Quran ni, tafsir lain. Tafsir dia baca, dia terjemah, dia huraikan makna mufradat dia, kemudian dia ambil Allahumma salli Muhammad, apa dia hukum hakam dalam tu, sudah, itu dia panggil tafsir. Yang kita di mana tadabbur, contoh saya buat, kita ambil ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, kejadian langit dengan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, berselisih malam dengan siang, mari malam siang hilang, siang datang malam tidak ada. Tuhan kata apa? La ayatin li ulil albab, menjadi tanda-tanda kepada orang yang punya pemikiran. Bila turun ayat ini, Nabi kata apa? Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkara fiha. Nabi kata celaka, tak baik orang yang baca Quran tidak berfikir tentang isi kandungan. Ambil ayat, dia panggil ayat tadabbur. Kita fikir kejadian langit dengan bumi. Sebab di antara tanda-tanda nak kenal Allah, apa tanda yang kita buat? Yang pertama, belajar nama-nama Allah, Asmaul Husna. Yang kedua, belajar sifat-sifat Allah, sifat Allah yang sempurna, semuanya sifat Allah yang banyak dalam Quran dan dalam hadis ada. Yang ketiga, iaitulah tafakkaru fil khalq, berfikir kepada makhluk. Tengok ayatul kaun, bagaimana Tuhan jadikan langit. Kalau tengok dalam sains dan Al-Quran, ia dibentangkan oleh penceramah-penceramah yang masyhur dalam tempat kita gini, banyak mereka menunjukkan bagaimana kejadian-kejadian. Orang-orang etis, pakar dalam bidang DNA, bila dia kaji DNA sampai berapa ratus juta jenis ni, akhir sekali dia kata tak mungkin tidak ada Tuhan yang mencipta alam ini. Jadi satu-satu coba ambil Al-Quran dengan sains, cari tentang berfikir. Bagaimana pula contohnya ayat
wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dalam surah Al-Isra. Apa ni, pada hari manusia dibangkitkan, kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, setiap orang ini akan disangkut di tengkuknya, macam kalung di tengkuk ini. Apa dia? Kitab tulisan amalan dia. Kita fikir tentang bagaimana aku bila keluar pada hari kiamat nanti, ke arah mana aku nak pergi. Amalan aku telah tersangkut di tengkuk, yang tak boleh kita nafi, tak boleh kita ubah. Ini 2-3 ayat. Cuba tengok dalam internet tentang ayat-ayat tadabbur Al-Quran. Pilih tajuk ini, kita panggil penceramah-penceramah, beri tajuk khas. Ustaz, ustazah, tolong jelaskan kepada kami ayat ini. Kita berfikir bersama, boleh menitiskan air mata bersama, boleh menguatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui tadabbur Al-Quran. Saya tak nak bagi banyak, sebab projek yang saya buat tahun ini dan bila-bila pun, projek mega mampu milik, jangan lebih daripada kemampuan yang kita ada. Ni dah lah gaji kecil, tengok orang beli banglo besar nak juga. Itu yang jadi rasuah, jadi riba, jadi apa ni, sebab nafsu lebih besar daripada itu. Saya pun kalau saya mari bawa sini, tuan-tuan bulan puasa ni kita nak naik martabak 7, martabak 8. Oh seronok lalu, oh ustaz ni hebat betul, selalu martabak ada belakang dengan dia. Tapi martabak 1 pun tak ada, yang adanya martabak buat buka puasa. Tak nak. Kita nak berfikir, kita nak ambil projek yang boleh dibuat. Yang tak boleh buat, tak usah fikir banyak. Yang terakhir yang saya nak kata, kalau ada soalan boleh kumpul. Yang saya nak kempen satu lagi, kempen ini bersifat antarabangsa dah ni, iaitulah kempen zikir yang mampu dibuat. Selagi tak mampu, selagi tak kena, selagi tak ingat, saya insya-Allah saya tak akan berhenti ceramah hari ni. Tutup lampu pun tak balik juga. Boleh tak? Jangan ustaz dah esok kerja. Jangan. Baik, ikut saya kata sekali. Tengok dalam muka surat yang depan ni, kelebihan 4 kalimah. Apa dia kalimah ini? Subhanallah, kata, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah? Kena dah? Boleh berhenti lah ceramah. Kalau tak kena ni sampai subuh dah ni, nak talik balik. Mudah, kena, ingat. Yang jadi masalahnya tak ingat nak baca. Itu ya problem saya. Jadi insya-Allah saya buat pelancaran dan ijazah pada malam ini kepada semua muslimin dan muslimat. Dan ijazah ini boleh dipanjangkan. Besok photostat banyak-banyak, bagi kat pejabat, bagi kat rumah, bagi kat kawan-kawan, masuk dalam Facebook, dalam internet, boleh, halal. Yang kita nak kempennya zikir yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan berzikir ini ada 12 kelebihan. Dalam kertas ni ada 12 kelebihan. Kalau orang lain bawa MLM mari sini, paling banyak kopi dia 7 dalam 1, 7 in 1 ya. Saya bawa 12 dalam 1. Tak nak buat lagi? InsyaAllah. Mampu buat tak boleh? Siapa kata tak mampu? Tak ada kata. Berapa ribu ustaz? Itu bukan cara kita. Cara kitanya, kempen mampu buat, tengok nombor 3. Nombor 3, di antara kelebihannya pahala yang amat besar. Apabila ditanya oleh Ummu Hani radhiyallahu anha tentang amalan ini, Nabi kata kamu baca tasbih 100 kali. Subhanallah berapa kali? 100 kali. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Sama ada kita baca terkumpul Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun baca berasingan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi Allahu akbar boleh berasingan, boleh terkumpul, dan boleh tukar depan belakang. La ilaha illallah dulu boleh. Jadi hadis Nabi kata tidak memberi mudarat bi ayyihinna badatum, mana-mana satu yang kamu mulakan. Jadi 100 kali boleh buat 100 kali. Kenapa tak boleh? 100 kali subhanallah subhanallah, habis 1 kali tukar pula. Habis tu shift dia 4 tu sambung pula. Sekali kena jam, sekali kena trafik light, selesai 100 kali. Subhanallah. Pergi pula trafik light yang kedua 100 kali. Kaya tak kaya kita? Kaya. Tukarlah. Duduk bercakap tak tu pasal, duduk marah dengan orang tak entuh hala, bercakap yang tak ada faedah,
mari bulan Ramadan sekarang lah kena start, nanti bulan Ramadan baru nak start terlupa, ketah cari pun tak jumpa pula. Simpan kat mana? Jangan. Sekarang bermula. Di rumah boleh, atas kereta boleh, di pejabat boleh, tidak ada tempat yang tak boleh kecuali dalam tandas. Itu yang tempat yang tak boleh kita berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Mampu tak mampu nak buat ni, insya-Allah kita berbai'ah. Ni bai'ahnya, kalau nak istilah bai'ah lah, kita berjanjilah insya-Allah satu perubahan yang besar yang kita nak buat, beramal dengan sunnah yang cukup ringkas tapi mempunyai 12 kelebihan yang telah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar, mega tak mega tawaran? Mega besar. Mampu tak mampu kita buat? Mampu. Kalau tak mampu juga, di saat syaitan dibelenggu, kita tak mampu nak berzikir, itu bukan salah kita, tapi salah syaitan. Kau salah kita. Saya dia buat bandingan yang simple je. Orang masuk lebuh raya, 3 lane, 3 line, tol tak ada. Ini lebuh raya rakyat punya. Contoh ini, contoh. Lebuh raya tol tak ada lagi dah. Kereta orang lain semua pecuk 120, 160. Speed track pun dah tak ada dah ketika tu. Kereta kita tak boleh pergi 40, 50, dah tersedut dengan jalan. Salah jalan ke salah kereta? Salah kereta. Ramadan, Allah buka seluas-luas pintu untuk kita beribadat. Luas tak luas? Luas. Pintu rahmat dibuka, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Kamu tak boleh juga nak ibadat. Siapa yang masalah di sini? Masalah enjin rusak. Di sinilah tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya nak daripada sekarang kita banyak berdoa kepada Allah, bertaubat daripada kesalahan-kesalahan yang kita yang lalu, sebab semua halangan tersetupnya kemanisan beribadat duduk di mana? Duduk apabila hati tidak bersih. Macam mana nak bersihkan hati? Jauhkan sifat dengki, sifat hasad pada orang, sifat-sifat yang tak baik, dan gilapnya dia dengan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Ini penggilap. Kalau orang kata alat cuci, memang cuci. 12 kelebihan, tak cuci lagi, insya-Allah. Jadi itu saja yang saya nak katakan. Mudah-mudahan projek yang kita lancarkan ini projek mampu milik, dan memang tuan-tuan memilikinya dan melaksanakannya. Mudah-mudahan kita jumpa di akhirat nanti. Tuan-tuan berterima kasih kepada saya, dan saya gembira kerana program yang kita laksanakan ini diamalkan, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum.